Memang saya tahu banyak dalam room-room yang lain yang diorang pertikaikan kawan sesama kawan kan. Tetapi ada juga yang mengaku penyokong PH, penyokong kajian perpaduan. Lepas tu dia menyalahkan rakan-rakan yang lain yang buat live, memburukkan rakan-rakan yang lain yang sebenarnya dia itu adalah ejen kepada musuh kita. Jadi kita sebagai yang selalu mendengar mana-mana live, kena hati-hati. Baru ni Papa Gomo pula kan. Papa Gomo buat satu video, dia memesan kepada ahli-ahli dan penyokong dia jangan sesekali masuk room PH, room kajian perpaduan. Anda akan diracuni, dia kata. Sampai ke tahap itu Papa Gomo nak bagi tahu penyokong dia jangan dia orang masuk ke room kita. Sebab Papa Gomo tahu kebanyakan room kita, macam room rakan saya yang selalu saya ikuti, kebanyakan yang saya lihat lah room kita ni merujah dan membawa fakta, bukan sekadar persepsi ataupun dengan emosi. Bila kita berujah, kita bawa fakta. Jadi sebab itulah Papa Gomo, Ratu Badak ni, Atan Likas ni, dia cukup takut kalau penyokong-penyokong dia masuk ke room kita. Sebab apabila mereka mendapat penerangan, terutamanya bagi anak muda, bila dia dapat penerangan, dia bimbang. Sokongan anak muda itu lari kepada kajian perpaduan. Itu yang dia takut. Sebab itu dia nak supaya penyokong-penyokong dia yang selalu dengar temerang dia tu, yang selalu dibagi makan tai kat seruang ni, kalau boleh jangan larilah. Kan? Sampai ke tahap itu dia berpesan. Bagi kita, room penyokong PH ni, kajian perpaduan ni, kita siap bagi tahu kepada yang mengikuti room kita, anda bebas masuk mana-mana room. Dan sekiranya anda ada maklumat yang anda ragu, anda kembali kepada kita dan tanya kita. Kita boleh tolong jawabkan kesangsian anda. Ini bezanya. Bezanya kita dengan mereka. Kita tidak menyekat penyokong-penyokong kita untuk pergi mana-mana room. Sebab bagi kita Malaysia Madani ni adalah kita mahukan anak muda mendapat maklumat yang betul dan tepat dan tahu di mana mereka dah dapatkan maklumat. Jangan sekat mereka. Biar mereka nak pergi mana-mana pun, bebaskan. Kebebasan. Tetapi kita pergi jangan tinggalkan otak kita di rumah. Mana-mana room kita pergi, kita bawa otak kita. Saya selalu perhatikan sama ada di room saya ni ke, dekat room Yani ke, yang saya selalu lepak, ada walaon yang datang ke naik kotak, lepas tu dia turun balik. Naik kotak dia bagi salam, dia turun balik. Pasal apa dia turun? Pasal dia lupa nak bawa otak dia. Dia lupa nak bawa otak dia, jadi dia turun balik ambil otak dia. Jadi kita jangan lupa. Jangan lupa pergi mana-mana room, bawa otak. Bawa otak kita. Dan kita berfikir. Tadi saya baca kat Malaysia Kini, si Sanusi ni, dia masih lagi bawa cerita pengampunan diraja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bayangkanlah, berapa tahun orang dah lupa dah ni. Orang dah lupa dah kisah pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, Sanusi boleh cerita balik. Sebab apa? Itu menggambarkan bahawa dia dah tertekan. Baru 1 hari dipanggil oleh polis beri keterangan. Tak masuk lokap pun. Tak masuk penjara pun. Keluar-keluar daripada lokap. Buat sidang media, saya tengok muka dia lain macam tau. Cakap pun dah slow, tak macam dulu. Buat PC, keluar daripada siasatan buat PC. Allah, nampak sangat tertekan. Berapa jam je soal siasat. Kan? Dah tak mampu Sanusi. Dah meroyan. Macam mana nak jadi macam Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia masuk lokap berjam-jam, bertahan lokap 2-3 hari. Masuk penjara dipukul, sepak, dia terajam, macam-macam tekanan. Ini dia buat bagi keterangan je. Keluar-keluar je, buat PC, tengok muka dia dah lain macam. Cakap pun dah slow dah. Dah mudah dah menipu. Kan? Saya tak sebut, saya tak kata macam tu, saya tak kata macam ni. Tapi sebenarnya dia cuba nak menipu, dia spin, seperti mana dia menuduh satu media yang memetik kenyataan dia salah. Kemudian media tu screenshot WhatsApp dia bersama dengan media tersebut. Dan kantoi lah.
Memang dia kata pun. Memang dia kata pun. Dia ingat pihak polis ni yang buat siasatan ni tak membuat siasatan dengan betul, dengan terperinci. Sebelum dia panggil kamu untuk ambil keterangan, dah ada dah semua bahan-bahan dekat dia. Apatah lagi Sanusi ni jenis tak sayang mulut. Bercakap satu benda di halayak ramai. Kadang-kadang terlalu nak tunjuk hero, nak tunjuk dia tu panglima jihad konon-konon. Dia bercakap, dia tak fikir apa yang dia nak cakap. Dan benda tu pun ada live. Orang record. Lepas tu bila dah kena macam ni, dia dah tekan, mulalah dia menafikan. Bila dah menafi, macam ni ya. Tekanan selalu. Banyak tuduhan daripada dia. Nak kena saman lagi, nak kena siasat lagi. Sebab itulah sekarang ini ditimbulkan balik isu pengampunan diraja terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seolah-olah nak mendapatkan keabsahan lah. Punyalah dengki. Orang kafir pun tak buat macam tu ya. Parti Gerakan ke DAP ke MCA ke, gerakan yang bermusuh dengan kita ya, dalam politik, dia pun tak pernah ungkit pengampunan diraja. Dia tidak ada sifat dengki pun Anwar tu dapat pengampunan. Kan? Sepatutnya Sanusi mewakili Parti Islam se-Malaysia, dia kena berpegang kepada apa ajaran Islam ya. Apabila seseorang itu telah difitnah dan dizalimi, hendaklah diberikan keadilan kepada dia. Ini yang dilakukan oleh Kebawah Duli Tuanku. Pengampunan yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebenarnya dah terlewat pun. Dah terlewat. Ya. Tapi nak buat macam mana? Daripada terlewat, lebih baik buat walaupun lambat. Sebab kita membenarkan seseorang yang tidak bersalah berada dalam kurungan. Jadi Kebawah Duli Tuanku, apabila dia menjadi Tuan Agong, apatah lagi Sultan Kelantan waktu itu, dia juga manusia biasa macam kita. Dia juga ada keimanan, dia beragama Islam dan dia juga ada keyakinan dia. Kemungkinan waktu kes Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 98, 99, dia tahu. Ya, Kebawah Duli Tuanku ni tahu. Apatah lagi masa itu Tok Guru almarhum Tok Guru Nak Aziz pun selalu bercakap bahawa Anwar itu dizalimi, Anwar itu difitnah. Ya, jadi benda ni sampai kepada Sultan Kelantan waktu itu. Tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa sebab dia tidak ada kuasa. Dia hanya Sultan Kelantan. Mungkin dia simpati kezaliman. Ya, simpati terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dia dizalimi. Tapi Sultan Kelantan nak buat apa? Dia tidak ada kuasa. Dia Sultan. Hanya sekadar Sultan. Dia macam kita juga. Kita yang yakin bahawa Anwar itu dizalimi, kita simpati. Tetapi apa daya, kita tak ada kuasa. Kita tidak ada kuasa. Jadi kerana itulah apabila Sultan Kelantan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong, ya, di situlah dia menggunakan kuasa yang dia ada. Kalau dia tak gunakan kuasa yang dia ada, dia berdosa. Sebab dia tahu Anwar tidak bersalah. Dia tahu Anwar itu dizalimi, Anwar itu difitnah. Kenapa dia biarkan? Ya, kenapa dia biarkan? Bermakna dulu tak apa sebab dia tidak ada kuasa. Tapi apabila dia diberikan kuasa sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ada bidang kuasa dia untuk memberi pengampunan kepada semua banduan, bukan kepada Anwar saja, kepada semua banduan, dia ada hak untuk beri pengampunan. Maka dia memberi pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tidak minta diberi pengampunan. Yang membuat proses itu adalah waris keluarga dia. Sebab keluarga dia merasakan bahawa Anwar dizalimi. Dan pengampunan ini pun tidak seperti pengampunan dalam kes-kes sebelum ini. Ada sebelum itu Datuk Harun Idris juga diberi pengampunan. Ya, Harun Idris dipenjarakan kerana kes rasuah. Dia diberi pengampunan. Kemudian pembunuhan Datuk Taha. Datuk, siapa nama tu? Dalam kes pembunuhan Datuk Taha tu yang dihukum gantung. Ya, dia juga mendapat pengampunan diraja. Cuma beza Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia pengampunan penuh.
Bermakna dia tidak dianggap sebagai orang yang pernah didapati bersalah. Dia tidak dianggap sebagai orang yang pernah berada dalam penjara. Sebab itu bila Anwar keluar daripada penjara, dia tidak ada tantangan apa-apa dokumen untuk menyatakan dia keluar daripada penjara. Sebab dia dianggap sebagai orang yang tidak pernah berada dalam penjara. Itu pengampunan yang diberikan oleh Kebah Duli Tuanku Sultan Kelantan dulu, sewaktu dia jadi agung. Datuk Mohtar Hashim, terima kasih Cik Nani kerana ingatkan saya. Dia juga diberi pengampunan. Ya? Jadi kenapa Sanusi duk pertikaikan? Kalau dia dapati bersalah besok, dalam kes dia ni, kan, tak kira kes apa pun, kalau dia dapati bersalah, kalau dia nak minta pengampunan agung, minta lah, apa masalah, itu hak. Semua banduan ada hak untuk mohon pengampunan diraja. Kalau di peringkat negeri, Sultan, raja-raja di negeri. Kalau melibatkan persekutuan, yang Kebah Duli Tuanku. Itu hak. Datuk Seri Najib juga di waris dia mengemukakan fail untuk permohonan pengampunan. Kita tak bantah. Itu hak. Itu hak. Hak setiap banduan. Cuma dia ada proses lah. Cuma saya nak beritahu, dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kalaulah Agung tidak memberi pengampunan, ya, kalaulah Agung itu hari tak memberi pengampunan, Datuk Seri Anwar hanya perlu 2 bulan saja lagi tempoh dia. Dan dia memang keluar tempoh dia 2 bulan je lagi. Maknanya tetap dia akan keluar. Cuma nak merealisasikan ataupun Kebah Duli Tuanku merasakan menjadi tanggungjawab dia. Setelah bertahun dia yakin bahawa Anwar itu dizalimi, Anwar itu difitnah. Bertahun Sultan Kelantan ni tahu. Tapi waktu itu dia tidak ada kuasa untuk nak membantu. Tetapi apabila dia diberikan amanah untuk menjadi agung, maka kuasa ada pada dia, maka menjadi kewajipan dia untuk membebaskan orang yang telah dizalimi. Ini yang dilakukan oleh Kebah Duli Tuanku. Yang kau ni, lebay-lebay ni, Sanusi, yang kau sakit hati ni pasal apa? Ya, bagaimana hati tu busuk. Apatah lagi bila Anwar dah jadi Perdana Menteri, engkau masih lagi tidak berpuas hati. Kalau orang bukan Islam yang buat melakukan sedemikian rupa, kita faham. Tapi kamu ni orang Islam. Sepatutnya kamu bangga apabila ada raja beragama Islam memaafkan seseorang yang telah dizalimi. Patutnya kamu sebagai orang Islam memuji, mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan duk ungkit-ungkit habis-habis ni. Ini menunjukkan kamu busuk hati. Dahlah dalam ceramah baru ini, bukan main dia mengatakan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ini kata nak bantu orang miskin. Macam mana dia nak bantu orang miskin kalau dia tidak pernah miskin? Tengok hujah bodoh Menteri Besar Kedah. Macam mana nak bantu orang miskin kalau dia tidak pernah berada dalam kemiskinan? Tengok, orang macam ni kan nak jadi Menteri Besar. Konsep bantu-membantu ni, itu pun dia tak faham. Kita nak bantu orang miskin, tak perlu kita jadi miskin, wahai Sanusi. Nak bantu orang, tak perlu kita berada dalam golongan itu. Kalau kita nak bantu seseorang wanita, kita tidak perlu pakai skirt. Kalau kita nak bantu seorang golongan maknya, LGBT ke apa ke, tak perlulah kita nak jadi maknya. Kalau kita nak bantu seorang yang berbangsa Cina atau berbangsa India, tak perlu kita jadi bangsa Cina atau bangsa India. Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Dia bukan orang miskin. Dia bukan orang miskin. Dan berapa banyak sahabat-sahabat dulu, khalifah-khalifah dulu, yang kaya raya. Tetapi dia boleh bantu orang miskin. Dia tidak perlu jadi miskin untuk nak membuat kebajikan. Ini Sanusi kena belajar. Tapi kerana apa? Kerana sifat dengki dan busuk hati dia kepada Anwar, dia keluarkan hujah bodoh-bodoh ini. Supaya rakyat Kedah akan percaya dengan dia. Oh betul lah Sanusi kata.
Mana mungkin Anwar Ibrahim boleh bantu orang miskin, sebab Anwar tidak pernah miskin. Apa Anwar boleh buat? Apa yang Anwar buat? Anwar tak tahu apa. Dia bukan orang miskin, dia tak tahu apa. Anwar tak tahu apa, dia kata. Kalau nak bandingkan Sanusi dengan Anwar ni tak payahlah. Ya, Sanusi ni elok banding dengan driver. Dengan driver ataupun guard di rumah Anwar tu saya rasa boleh. Saya silap guard di rumah Anwar tu lebih cerdik daripada Sanusi. Driver Anwar Ibrahim tu, driver peribadi tu kan. Saya silap lebih cerdik daripada Sanusi. Kamu siapa nak banding dengan Anwar Ibrahim? Mempertikaikan jasa Anwar kepada orang Melayu ni. Kau membawa hidup Sanusi. Anwar dah berjuang bantu orang Melayu sejak tahun 74. Waktu itu dia bukan dalam politik pun. Tak ada kepentingan politik. Dia pelajar, dia mahasiswa. Membantu petani-petani di negeri kau lah baling. Petani miskin. Di negeri Sanusi ni. Berdemonstrasi. Apa dia dapat? Dapat masuk tahanan ISA. 2 tahun. Kerana apa? Bukan kerana mencuri, bukan kerana merompak. Tapi membela nasib petani di baling tahun 74. Kamu tahu cerita ni Sanusi? Kamu tak tahu. Sebab apa? Kamu baru lahir. Umur kamu baru 4 bulan waktu itu. Berak pun merata-rata lagi. Main taik lagi Sanusi. Waktu kamu main taik dalam Lampin, Anwar dah berjuang untuk membantu petani Melayu miskin di baling. Saya nak beritahu Sanusi. Siapa kamu nak petikai Anwar Ibrahim? Tanya mak kamu tu kalau hidup lagi. Hidup lagi mak kamu tu. Tanya. Betul ke mak? Waktu saya tengah main taik dulu, Anwar dah berdemonstrasi di baling sana, betul ke? Tanya mak kau. Bapak engkau ke opah engkau ke? Tanya. Apa jasa Sanusi pada orang Kedah? Jadi menteri besar pun ikut atap. Nak bangga. Sakat bagi geran tanah, wahai Sanusi. Semua negeri buatlah Sanusi. Negeri DAP pun buat. Sekadar bagi geran tanah itu kerja biasa sebagai menteri besar. Itu bukan dasar kerajaan. Bukan dasar pembangunan. Bagi geran tanah ni. Sebab tu di Selangor, kalau kita tengok menteri besar, apabila dia berkempen menceritakan apa yang Selangor buat, ya, Menteri Besar Selangor tak pernah ungkit cerita pasal geran ni. Pasal dia tahu itu biasa kerja Menteri Besar. Yang dia cerita apa? Dasar negeri tu. Apa kemudahan-kemudahan keperluan asas di negeri. Ya? Air macam mana. Ya? Tentang kesihatan, pendidikan di Selangor macam mana. Pengangkutan awam macam mana. Ini yang diceritakan kepada rakyat Selangor. Bukan cerita jadi Menteri Besar je. Kita ada bagi beratus geran tanah. Maka undilah kita. Apa cerita ni? Itu je dasar kau. Nak bangga kan? Ada lagi. Kita tutup kedai judi. Itu je dasar kau. Tutup kedai judi, maka membangunlah negeri Kedah. Betul? Bagi geran tanah, maka membangunlah negeri Kedah. Macam tu. Sanusi, kalau macam itu aku boleh jadi Menteri Besar. Bukan susah. Panggil pegawai daerah Jabat Tanah. Mana geran yang orang mohon. Aku sign bagi. Maka aku pun hebat. Otak Sanusi. Jadi Menteri Besar ni kena ada otak. Bukan jadi Menteri Besar, duduk atas pentas, mencarut. Kehebatan kamu ni, ya, lagak kamu bercakap ni macam bohjan. Tahu bohjan? Cara bohjan macam tu lah. Bohjan pun ada yang cerdik. Kakak atas pentas tak kira Islam ke bukan Islam ke depan kamu, lelaki ke perempuan ke depan kamu, orang tua ke orang muda depan kamu, kamu bantai mencarut. Itu Menteri Besar. Nak jadikan contoh kepada rakyat Kedah. Pemimpin itu contoh lah Sanusi. Kalau kamu kaki mencarut, usahakan nak jadi Menteri Besar. Ikut syarat dia jadi imam. Imam solat pun tak boleh tau.
Imam solat pun tak boleh orang macam kamu ni, yang kaki mencarut ni. Lan apa semua ni. Tak malu ke? Ada wanita daripada bangsa DAP yang buat laporan polis terhadap kamu kerana malu dengan perbuatan kamu mencarut. Sudah-sudahlah. Kalau nak jadi hero pun kepada rakyat Kedah, jadilah hero yang memberi manfaat kepada rakyat. Bukan hero nak mencari musuh kepada orang keliling kamu. Dengan Pulau Pinang kamu nak bermusuh, dengan Kerajaan Pusat kamu nak bermusuh, nak ambil negeri orang. Bila dah kena siasat, barulah. Saya tak ada kata nak ambil, saya tak ada kata nak ubah perlembagaan. Saya cuma cerita je. Sanusi, sejarah negeri Kedah ni, kamu tak payah cerita. Budak sekolah dah belajar dah sejarah Kedah ni. Tak payah kamu menteri besar, duk ungkit-ungkit, duk main-mainkan. Budak sekolah dah belajar. Ada dalam buku teks tentang sejarah negeri Kedah. Kalau pengkaji sejarah, membawa cerita ini, itu memang kerja dia. Memang kerja dia. Sebagai pengkaji sejarah, penulis buku sejarah. Kamu tu menteri besar. Kamu bukan pengkaji sejarah. Kamu menteri besar, tugas kamu mentadbir menegur sendiri berpandukan perlembagaan persekutuan dan juga perlembagaan undang-undang tubuh negeri Kedah. Itu tugas kamu. Janganlah tunjuk bodoh. Duk cerita ungkit sejarah. Kalau ikut sejarah, Melaka tu, Ketua Menteri Melaka pun boleh cerita. Melaka dulu ada sultan. Mana pergi sultan sekarang? Boleh sejarah. Betul, Kesultanan Melaka dia ada sultan dulu. Tapi apabila dah jadi satu perlembagaan, dah dimaktubkan, dah dimuktamadkan dalam perlembagaan, sama ada negeri atau persekutuan, kamu sebagai menteri besar, ikut je lah.